واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكويل واهدنا إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. Alhamdulillah. Okey, mari kita bermula. Mana sahabat-sahabat baru kita, tolong keluarkan diri untuk kita berkenalan. Ada orang baru ke? Saya nampak nama baru sini. Wan Safia, Nurzalian, Rosiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Hasimah. Ni siapa ni Nur Hasimah ni? Sila Puan Wan Safia, dari mana ke? Saya daripada Kota Damansara. Alhamdulillah. Ini kawan siapa tadi? Okey. Lain-lain? Nak dengar je cikgu. Baiklah, tak apalah, nak dengar insya-Allah. Mudah-mudahan tak nak dengar boleh, tak faham tanya ya. Jangan tak faham diam aja. Besok minggu depan tak datang kata masuk kelas tak faham apa cikgu cakap. Tak faham tanya. Okey? InsyaAllah. Okey, alhamdulillah kepada yang lama, yang dah berapa minggu bersama saya, berapa bulan, ada tak perkongsian untuk malam ni? Silakan. Ada perkongsian tak? Satu minggu kita buat latihan, ada apa-apa yang masalah ke, yang jumpa sesuatu yang baru ke? Tak ada juga. Okey, apalah. Alhamdulillah. Okey. Puan Wan Safiah, apakah masalah puan dalam bersuara? Dalam bersuara? Yang membuatkan puan nak join kelas ni. Macam bagaimana nak menahan suara. Nak tarik nafas. Macam mana? Mengawal nafas. Mana nafas pendek lah. Ya. Okey. Lagi ada lain-lain masalah? Silakan, ada kawan-kawan lain yang nak cakap pasal masalah ataupun yang ada masalah tapi dah masuk beberapa minggu ni, beberapa bulan ni ada perubahan, ada peningkatan. Cuba kongsikan, jangan diam aja. Masya-Allah. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Cepat. Kita semua kat sini orang perempuan semua. Come on, wanita mesti semangat. Cikgu. Ya. Kenapa kadang-kadang baca walaupun dah buat praktis ni tapi suara masih lagi kadang-kadang serak? Ada pakai volume. Pakai volume ya? Kadang-kadang pasal kering dekat ni. Kan. Ada tervolume lah tu. Tanpa disedari, tervolume. Kita teruja sangat kan, seronok kan baca kan. So kita tervolume. Mungkin. Kalau dapat hantarkan dia punya bunyi. Selalu waktu pagi lah. Selalu pada waktu pagi lah kan. Pada pagi kan kita tak makan lagi, tak minum lagi kan. Itu maknanya energi belum terbina lah pagi-pagi.
Energi tak terbina. Kita rasa kita dah faham tapi energi tu sebab waktu pagi kita lesu, otot-otot kita semua masih lesu, bangun tidur kan. Jadi dia perlukan warm up lebih banyak daripada biasa. Dah tarik nafas dah. Tapi segak juga. Tak sampai juga. Ya, otot. Adalah bahagian-bahagian otot yang masih lemah tu. Especially otot pernafasan lah. Kita rasa macam kita dah nafas betul, rupanya otot belum nak kerja lagi. Dia masih lesu lagi. Okey. Itulah dia jawapan dia. Kena fahami lagi sebab dia tubuh badan kita. Kita kena fahami lagi. Apa ya, macam mana otot ni kerja ya. Semua tu kena ambil pedulilah. Dia tak boleh asal buat tarik aja, tak boleh. Mesti kena ambil peduli benda-benda ni. Okay. Maksudnya cikgu kalau nak ngaji pagi-pagi tu, sebelum ngaji tu kena buat exercise dulu lah. Kalau dapat lagi bagus. Bubbling tu paling kurang buatlah 10-20 kali ke bubbling. Otot tu panaslah sikit dia. Itu dia panggil warming up tu. 4 latihan yang saya kongsi tu warming up, memanaskan otot-otot suara. Bukan kita dah faham kita tak buat. Saya ni kalau tak bubbling sehari pun dia hilang. Sebab dia suara kita ni, tubuh badan kita duduk diam, tak bercakap dengan orang. Kita buat kerja-kerja kan, mana ada bercakap, tak ada buat apa kan. Tiba-tiba nak bercakap, tak buat apa-apa, tak bubbling dulu, dia memang mempengaruhi lah. Mesti kena. Dalam kereta ke, kat mana-mana ke, buat je. Pagi-pagi bangun, kalau tahu nak buat, ada benda nak buat, nak guna pakai, kena buat. Kalau kita tak buat apa-apa hari tu, tak apalah, relax je kan. Tapi bila kita nak guna je suara, kita dah tahu dah. Pagi ni saya nak kena ada seminar. Pagi tu dah bangun tidur, dari lepas solat apa semua, memang buat sepanjang perjalanan, buat je bubbling tu. InsyaAllah. Okay. Lagi? Ada nak kongsi? Saya cikgu. Ya, silakan Cik Zulaijah. Siti. Okey, tidak Razia. Saya kan kalau buat exercise tu, nafas tu memanglah tersekat-sekat, tak panjang kan. Lagi satu kalau saya force juga nak bagi panjang tu, kita rasa macam pening cikgu. Dia macam berkepala tu kan, kita rasa kalau kita macam lagi kalau kita macam cuba nak tarik kan. Jadi kita rasa macam kepala tu. Betul. Ya, biasa ke cikgu macam mana? Masalahnya? Sebab anda tak biasa menggunakan nafas yang betul. Jadi bila nafas kita betul, dia akan masuk ke seluruh saraf-saraf kita. Darah akan masuk, oksigen akan masuk ke seluruh saraf-saraf kita yang halus-halus yang tak pernah masuk. Jadi itu yang kita akan rasa dizzy, kita akan rasa macam goyang sikit. Goyang, rasa-rasa pening. Maknanya sebelum ni nafas tu tak betul-betul kerja lah. Ni baru nak mula kerja. Jadi memang kena buat terus sampai rasa tu hilang. Kena exercise tu ya cikgu? Contohlah macam puan pernah tak buat exercise, contohnya letak katalah dekat tapak kaki ke kat perut kita letakkan apa yang mesin yang bergetar, mesin kan. Mesin tu dia bergetar dekat perut kita, lepas tu kita rasa gatal. Pernah tak rasa? Ada. Sebab apa dia gatal? Sebab darah dan udara dah masuk ke semua saraf-saraf kita yang halus. Jadi kita ingat gatal tu masalah. Memang bukan dia masalah, sebab sebelum ni saraf-saraf tu tak ada menerima apa-apa. Saraf-saraf tu yang halus-halus tu semua tak menerima oksigen sampai situ. Jadi masuk udara dan darah bawa ke situ, kita rasa gatal lah, bergarulah perut-perut kita semua. Macam tu. Konsep dia. Lagi? Perkongsian lagi? Ada orang lain lagi? Nuriza tak ada? Saya cikgu. Okey, Assalamualaikum. Saya kalau perkongsian tu berkenaan latihan tu, saya memang buat latihan lah. Tapi saya perasan satu benda cikgu. Bila cikgu cakap tentang terowong, lepas tu lenggokkan suara.
Saya selalu nyanyikan lagu kanak-kanak untuk anak. Dulu untuk anak, sekarang untuk cucu lah. Tapi walaupun hanya lagu kanak-kanak, tapi saya rasa saya cuba buat yang terbaik. Saya cuba buat dan saya rasa saya perasan lah, memang sedap lah kalau itu tu. Saya perasan lah. Tapi adakah itu sebab saya mengikut terowong yang betul? Ataupun sebab saya boleh menegukkan suara? Macam tu. Ya, itu di antaranya memang kita akan rasa, contohnya Cik admin kita ni, Wan Siti Hajar ni, dia dulu tak pandai melenggok langsung. Dia tak tahu lenggok tu macam mana. Dia cakap suami saya suka menyanyi tapi saya tak pandai menyanyi, dia kata. Tapi bila hari ni dia faham terowong tu, peredaran udara, suara semakin fleksibel. Suara semakin fleksibel dan bergoyang-goyang. Tapi janganlah harap macam peningkatan tu secara drastik. Dia tak akan datang secara drastik. Dia akan datang slowly. Buat. Itu yang macam kata kalau Wan Hajar kata, ada kalanya dia rasa macam give up. Ada kalanya macam tak faham. Tapi dia kata dia stay terus. Lama-lama bila dapat tu, dia akan membantu suara kita berjalan dengan lebih selesa. Betul lah tu Puan Nuriza. Satu memang ada kemahiran melenggok, tapi ada orang yang pandai melenggok pun kalau suaranya peredaran udaranya salah, lenggok suara tu ada masalah. Dia tak lembut. Saya nyanyi lagu senang yang paling senang lah. Tanya sama pokok. Cikgu dengar adakah saya masuk terowong ataupun saya buat salah? Okey, cuba. Okey. Saya tanya sama pokok dah. Tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang goncang. Tanya sama angin apa sebab hujan, nanti jawab angin. Tanyalah awan nanti. Gitu. Adakah itu? Betul masuk terowong. Betul lah tu masuk terowong. Tapi sebelum ni Puan Nuriza nyanyi macam mana? Memang macam tu lah. Saya nyanyi selama ni pun memang macam tu lah. Tapi walaupun hanya lagu kanak-kanak, tapi saya nak cakap saya cuba nyanyi mengikut melodi yang saya rasa sedap lah. Yang boleh sedap untuk didengar. Pada pendengaran saya pun perasan lah. Ya, betul. Saya faham. Okey, macam ni. Saya dengar Puan Nuriza, suara Puan Nuriza dari awal hari tu pun dia sudah ada kemahiran. Suara tu dah ada kemahiran. Tapi Puan tak tahu kaitannya dengan tajuk-tajuk teknik ni. Okey. Ya, betul. Jadi hari ini Puan menyanyi, Puan cuba merasakan, oh ini ke terowong. Oh ini ke kawalan nafas. Oh ini ke, betul lah tu. Suara tu ada dalam terowong. Okey, cuma adalah tempat-tempat dia yang masih ada masalah. Contohnya tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti bukan nanti. Nanti jawab pokok, nanti bukan nanti. Dapat beza? Dapat dengar beza? Dia dah masuk, kemahiran tu dah ada tapi belum betul-betul faham sebab ni sekarang dalam proses memahami lah. Baru begitu tu. Tapi kita sangka kita nyanyi nanti jawab pokok. Kita rasa dah sampai terowong tu, rupanya belum betul-betul masuk. Kalau kita humming kan, nanti, bukan nanti. Itu masalah lah kalau macam tu. Sama lah macam kita mengaji, kita nak meletakkan bunyi-bunyi semua tu yang berjalan tu melalui terowong tu. Jadi itulah kisahnya, ya. Alhamdulillah. Jadi kita buat bubbling. Contohnya kita buat bubbling. Macam saya kata, bubbling tidak, memang boleh buat tapi nak pastikan yang bubbling tu masuk dalam terowong bukannya benda yang mudah. Contoh saya ambil satu note. Contoh saya kata
Kita ingat bolehlah tu dah. Kita buat bubbling tu. Tapi bunyi tu boleh masuk terowong. Yang masuk terowong adalah begini. Bukan itu menekan. Maknanya yang itu termasuk dengan volume, itu benda-benda yang salah lah. So kita biarkan dia tenang aja. Kita rasa puas. Kita rasa macam tak puas lah suara tu, tetapi itulah proses latihan yang untuk kita bukakan rongga-rongga suara tu. Rongga-rongga jalan tu lah, jalan tu dibuka, jalan terowong-terowong tu terbuka. Ya, insya-Allah. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Jadi untuk rakan-rakan yang baru, bila dengar saya cakap benda-benda ni semua, agaknya apa yang timbul dalam minda? Apa persoalan yang datang? Bila saya cakap pasal bubbling, saya cakap pasal terowong, kita cakap pasal terowong, apa yang dalam minda tu datang? Ada persoalan apa dalam minda? Okeylah. Okeylah, suara adalah tubuh badan kita. Kalau boleh tolong catatlah apa yang saya cakap ni supaya tidak bila minggu depan dah lupa, minggu depan lagi dah lupa, sebulan lagi lupa kan. Catatkan lagi bagus. Suara adalah tubuh badan kita. Mana yang penting ialah kita tahu apabila kita nak bersuara ni kita kena jaga emosi kita, minda kita. Semua nak kena jaga. Ya. Jadi saya jadi faham, pemahaman saya tentang perkara itu sehingga saya nak pastikan orang lain bersuara pun saya bantu untuk orang lain itu rasa selesa. Saya tak ganggu minda dia, saya tak ganggu emosi dia. Contohnya bila dia menyanyi, kalau dia nyanyi sumbang pun saya senyum aja. Saya tak tunjuk muka berkerut, saya tak tunjukkan benda-benda yang saya tahulah supaya orang tu dapat menyanyi dengan selesa. Ya. Sebab suara ni melibatkan emosi dan minda kita. Jadi bila saya katalah, bila saya cakap, ini salah satu contoh saya kata ada tak persoalan orang baru, sila kenalkan diri. Bila tak bercakap, diam aja, tak berbunyi, tak itu, tak ada persoalan. Dia mengganggu emosi saya. Dia mengganggu minda saya. Dia terganggulah sebab bila saya tanya tak ada orang jawab. Apa perasaannya kalau kena tanya orang tak jawab? Perasaan akan timbul, satu perasaan. Saya rasa semua orang faham perasaan tu. Tapi saya kena kuat untuk mengawal perasaan itu supaya dia tak jadi, suara saya tak jadi tak elok. Supaya suara saya akan keluar dengan steady je. Sebab kita tak nak create stress dalam bersuara ni. Dalam hidup pun kalau boleh tak nak stress. Ya, tak nak stress. Jadi kita anggapkan kalau dah tak nak bercakap tak apalah. Kita tak boleh paksa orang nak bercakap. Okay. Jadi tapi herannya masuk kelas vokal. Bila masuk kelas vokal tapi tak nak keluarkan suara. Tu yang kita jadi macam satu pemikiran macam mana nak buat ni yang tak nak keluarkan suara ni. Jadi kita macam berfikir-fikirlah, mencari cara. Adakah pendekatan yang saya bagi atau ke cara saya ni terlalu keras ke, terlalu memaksa ke sehingga orang tak selesa ke. Saya selalu muhasabah diri macam tu lah. Saya selalu cari, selalu geng-geng saya berbincang tu, Ayuni Ismail, geng berbincang. Mana kita kata, apa lagi, tak apa macam ni. Saya akan tanya feedback daripada dia lah, bagaimana kelas saya, bagaimana saya mengawal diri saya, macam tu lah. Bukannya mudah tak? Sebab dia semua berkait suara ni sangat berkait dengan kita punya emosi. Berkait dengan kita punya pemikiran kita. Itu, tapi saya sentiasa beri peluang saja pada orang untuk membina ya. Jadi kalau bila saya tanya kenapa kita nak masuk kelas vokal? Kalau kita daftar kepada satu program, kenapa kita nak pergi program tu? Tentu ada jawapan dia. Kenapa kita masuk program tu?
Oh, nak jumpa cikgu, nak tengok cikgu ni cantik ke tak cantik. Okey, terima. Paling tidak lah, itu jawapan paling santai lah. Jawapan yang paling hebat tu kalau dia kata, oh saya ada masalah ini, saya begini, saya dengar, saya dapat kata, orang kata cikgu buat kelas vokal. Panjanglah cerita dia. Itu orang yang dia tahu kenapa dia nak masuk kelas. Tapi kalau kita nak masuk kelas, nak dengar je. Kenapa nak dengar ya? Jadi itu persoalan-persoalan selalu bermain dalam minda saya. Kenapa nak dengar tu boleh faham ke? Saya bimbang orang tak faham. Sebab saya tahu tajuk vokal ni sangat complicated. Dia bukan pasal suara main, oh sedap, bagus. Tanya Puan Noriza tu. Sepanjang dia buat kelas dengan saya rasa dia pun tahu benda ni susah, bukan benda ni mudah. Puan Siti pun dah lama. Maju lagi lama. Maju dengan Wan Siti Hajar lagi lama lah. Wan Siti Hajar lagi lama. Dah sampai hari ni pun tengok dia tanya lagi. Cikgu, kenapa kalau pagi-pagi kita buat macam ni? Mesti akan ada jumpa masalah. Sebab saya yang dah berpuluh tahun dalam bidang vokal ni pun masih bertanya dengan orang lain juga. Suara saya ni kenapa jadi macam ni? Tanya dengan orang lebih pandai lah daripada saya, cikgu saya. Kan? Sebab saya hairan sebab suara ini bukan hanya kita dengar pasal sedap. Sebab sedap ni macam-macam sedap boleh ditengok. Sedap lenggoknya, sedap lagunya, suara tu sendiri dah memang ada kualiti. Tapi menggunakan tak pemahaman teknik ni? Teknik pengeluaran suara. Puan Fazilah Abdul Hamid, lama tak nampak Puan Fazilah Abdul Hamid. Dah masuk dah. Okey. Jadi itulah kisah dia tentang suara ini adalah tubuh badan kita. Ia dipengaruhi oleh emosi kita, minda kita dan fizikal kita. Kita lapar, dia terganggu. Salah satu macam Puan Siti kata tadi tu, apabila kita tarik nafas, kita buat latihan nafas, kita rasa pening. Ada kalanya mungkin perut kosong pun boleh menyebabkan kita mabuk. Pening lah sebab pada mula-mula belajar ni, udara ada cenderung masuk dalam perut. Bila udara masuk dalam perut, kita akan boleh pening, boleh muntah. Itu yang, tapi udara sebenarnya tak boleh masuk dalam perut. Udara hanya masuk dalam paru-paru. Bagaimana dia boleh masuk dalam perut? Kerana otot diafragm tak kerja. Yang otot diafragm tak bekerja, jadi udara yang kita tarik itu semua masuk dalam perut. Otot diafragm ni tugas dia untuk memastikan udara masuk dalam paru-paru. Sebab tu otot diafragm ni perlu dilatih, perlu dikenali. Perlu dikenali. Kalau orang kata kalau boleh biar jatuh cinta lah dengan otot diafragm tu, kenali dia betul-betul. Sampai kita dapat tahu, oh begini bila kita tarik nafas tu tak sampai ke perut. Sampai dekat otot diafragm aja, sampai dekat paru-paru je. Paru-paru kita di mana? Pada dada kita. Sebab tu tak boleh tarik nafas dengan mengempiskan otot diafragm. Memang tak boleh. Ya, tarik nafas otot diafragm kena kembang. Itu yang kena fahami betul-betul. Itu memang tajuk tu takkan habis. Dalam masa 2 minggu takkan habis. Dia akan bertahun-tahun tajuk otot diafragm ni. Sebab otot tu perlu dibina. Jadi semakin kita faham, jangan pula semakin kita faham, kita berhenti buat exercise. Exercise tu perlu dibuat. Kalau nak dikira hukumnya wajib. Kalau hukum diceritakan hukum penting tu, wajib dilatih. Itu yang saya bagi latihan yang paling singkat. 1 minit. 4 latihan 1 minit untuk tidak membebankan. Kalau saya kata masa zaman saya belajar dulu, latihan vokal tu termasuk menyanyinya, termasuk latihan sebutan dia, termasuk latihan rahangnya, termasuk latihan terowongnya, semua nafas semua. 1 hari tak boleh kurang 4 jam latihannya. Jadi kalau saya kata 1 minit tu, kalau kata tak ada masa tu, memang emosi saya terganggu lah. Tapi saya tak layan lah emosi tu. Saya biar je lah kan. Bukan kata apa. Kalau saya layan emosi tu, oh bahaya. Jadi kita tak apa. Mungkin perlukan pemahaman. Jadi
Bila saya fahamkan secara bercerita macam ni, oh baru tahu kena macam ni. Oh, maknanya saya dah cukup bertolak ansur dengan latihan vokal ni. 1 minit saja latihan dia. Yang pertama untuk pernafasan, untuk betul-betul kita, dia tak berat sangat latihan ni sebab kita boleh fokus bagaimana sistem pernafasan tu bekerja. Sebab sistem pernafasan ni adalah sokongan bunyi. Sistem menyokong bunyi. Kalau sistem sokongan ni tak kuat, tak betul-betul padu, macam kubu lah, kubu peperangan. Kalau kubu dia tak padu, tak kuat, memang musuh dapat masuk lah dekat kita punya negara. Contoh macam tu. Ya, mana dia bahagian kawalan. Kawalan tu, jadi otot diaphragm tu kena bina. Dia punya bina, dekat mana letaknya otot diaphragm? Otot diaphragm terletak di bawah tulang rusuk. Dan dia mengelilingi sekeliling pinggang tu lah. Kalau dari luar kita kata pinggang lah, sekeliling pinggang. Jadi bila otot diaphragm tu kena mengembang, dia duduk macam ni dekat otot, dekat dalam badan kita, otot tu. Ya, dia duduk macam ni. Atas dia ni paru-paru, atas dia ni paru-paru, kanan kiri lah paru-paru. Jadi bila kita bernafas, dia mengembang. Dia mengembang macam ni lah. Dia mengembang. Dia daripada macam ni, dia macam ni. Yang ini nak kena pasti pengembangan dia. Makin kembang, makin cantik. Makin kembang, makin dapat kawal. Lagi cantik. Kalau kita kembang, kempis. Kembang, kempis. Itu tak jadi-jadilah. Jadi otot diaphragm yang nak kena dibina. Melalui macam mana kita nak tahu dia dah kembang ke belum. Berapa panjang kita boleh kawal dia. Maknanya kita tahu dia kembang, kita akan rasalah kalau saya letak tangan kat depan ni. Dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar ni. Saya tolak ulu hati saya ni. Okay. Kemudian saya nafas. Nampak dia mengembang tu. Kat dalam tu dia mengembang. Jadi bila kita bercakap, bila kita keluarkan udara, bahagian ni tak boleh kendur. Yang itu yang susah. Kadang-kadang boleh jadi senak pun bila kita berpraktis mula-mula tu. Jadi siapa yang tak melalui masalah-masalah tu, maknanya dia buat latihan mungkin tak betul lah. Dia buat latihan tu mungkin sikit sangat sampai tak ada pengembangan. Dari pengalaman saya, bila otot tu kembang pada peringkat awal, otot tu mengembang, menguncup, satu belakang pinggang kita tu rasa lengoh. Tapi maknanya ramai orang yang datang kelas 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan. Bila saya tanya ada apa-apa nak kongsi, tak ada. Mungkin tak perasan perubahan itu, mungkin tak rasa. Itu yang saya, ni sama ada buat latihan ke tak buat latihan ni, saya tak tahulah. Mungkin buat tapi tak betul-betul mengembangkan otot diaphragm. Bila tak kembangkan, itu yang udara dalam badan, udara yang keluar tadi tak terbina. Nak masuk dalam terowong susah, nak sebut baiki huruf-huruf susah. Huruf-huruf, nak sebut huruf ni, nak bagi huruf-huruf ni keluar pada mahrajnya dan keluar sifat-sifat yang betul, ia memerlukan nafas yang dikawal dengan baik. Kalau nafas tu tak ada kawalan, bolehlah sebut, tapi akan ada masalah. Masih ada masalah. Sebab tu kita galakkan juga kawan-kawan pergi bertalaki kan. Pergi tahsin dengan ustaz, dengan guru-guru lain supaya boleh dengar teguran-teguran tentang mahraj huruf, tentang sebutannya kan. Jadi dari situ kita boleh monitor kita punya perkembangan kekuatan nafas kita. Macam saya kena pergi kelas tajwid, kena pergi kelas tahsin, kelas talaki. Tadarus dia berbeza. Tadarus ni lebih kepada membaca, kawan-kawan kumpul, adalah kawan tegur sikit sana sini, tapi dia tidak secara, kalau talaki ni dia akan sebut hurufnya. Nak sebut talaki. Kalau kita Melayu talaki je. T-A-L-A-K-I, talaki. Tapi kalau bahasa Arab, ejaan dia talaki.
Talaqi. Amboi, Cikgu Siti Hajar sebut macam orang Arab. Sebab bahasa itu bahasa Arab. Jadi sebutlah talaqi. Talaqi. Sama juga macam mahraj. Kita orang Melayu sebut mahraj. Tapi kalau bahasa Arab, makhraj. Makhraj. Ra dengan jim. Jim mati jadi raj. Mana ada mahraj? Itu dia di antara yang kita tak perasan bahasa Arab yang disebut oleh orang Melayu, kita sangka dia bahasa Melayu. Kita pun sebutlah mahraj, mahraj. Sebenarnya makhraj. Raj. Jim ada qalqalah. Makhraj. Bukan ke tajwid ni bila kita baca Quran aja. Dah halang-halang kita tahu huruf tu sifatnya. Kita bercakap Assalamualaikum pun kita cakaplah betul-betul Assalamualaikum. Lagilah bagus kan, maksud dia betul, tepat. Jadi itu di antara pemahaman benda-benda tentang udara tadi supaya kita dapat menyempurnakan bacaan kita. Selain daripada baca Al-Quran, mana lebih banyak kita guna? Bercakap atau baca Al-Quran? Baca Al-Quran 12 jam, bercakap 3 jam. Betul? Mana ada? Tengok tanya Puan Azalia tu yang mengaji tu. Mana lagi banyak bercakap ke mengaji? Dah tentu lagi banyak bercakap. Betul tak Lia? Jadi, keuntungan yang kita dapat daripada mempelajari ilmu vokal dalam mengaji ni, kita dapat perbaiki pertuturan kita, komunikasi kita dalam percakapan kita. Kita dapat betulkan percakapan kita. InsyaAllah. Ya, jadi cakap pun tak laju-laju, perlahan-perlahan. Orang Melayu kata pelan-pelan. Tapi dalam kamus tak ada perkataan pelan-pelan. Perlahan-lahan. Ada orang menghantar mini love antara satu sama lain, jealous kita tengok tak. Tapi kita tahulah dia hantar ke siapa. Kita okey je. Okey, jadi kita kata kalau kita nak latih tahap pemahaman ilmu vokal ni, latihlah dalam komunikasi, dalam pertuturan kita. Kalau dalam pertuturan kita dapat baiki, Masya Allah, akan dapat automatik dibaiki dalam baca Al-Quran. Kerana dalam buku vokal, dia kata dalam memahami teknik pengeluaran suara ini, kena betulkan pertuturan dahulu. Buku tu nantilah kalau saya jumpa, saya tunjuk buku tu. Buku tu dah masuk dalam kotak, dah jauh sangat ke bawah kotak tu. Dah tak tahu kat mana lah kotaknya pun. Pindah randah sana sini, tutup studio semua, dah tutup dah. Dulu saya ada studio, jadi buku-buku banyak. Tapi bila dah pindah-pindah randah studio tu dah tutup, dah tak ada, hantar ke kampung, taruh dekat store kat kampung tu semua. Tak sempat nak memilih buku-buku. Jadi buku tu kata perbaiki, sebelum memperbaiki suara dalam bentuk lain, perbaiki pertuturan dahulu. Kerana konsep dia menyanyi pun macam bercakap, mengaji pun macam bercakap. Cuma bezanya bercakap, mengaji bahasa Arab. Kita tak bercakap bahasa Arab. Kita ni rugi sebenarnya kan. Sepatutnya kalau kita dapat bercakap bahasa Arab, pahala pun dapat. Tapi kita dah tak dilatih bercakap bahasa Arab. Kita lagi dilatih bahasa Inggeris. Kan? Tapi tak apalah. Apa-apa pun kita buat je lah. Kalau kita buat baik, pahala akan ada je. Itu je lah. Okay. So itu dia. Pemahaman tentang nafas tu kena betul-betul. Kalau boleh tiap-tiap minggu tanya je pasal nafas. Nafas saya 9 saat je cikgu. Nafas saya banyak ni cikgu. Cikgu nafas saya dah panjang 30 saat. Cikgu saya masuk dalam air. Saya cuba tahan nafas. Macam-macam boleh buat eksperimen. Saya tak boleh tunjuk semua benda. Bukan tak boleh. Sebab bila tak ada persoalan, saya tak dapat kongsi banyak lagi benda yang tips-tips vokal yang saya tahu, yang saya tak dapat kongsi. Sebab tak ada persoalan. Jadi saya tak tahu nak kongsi mana satu. Saya kongsi ni sekarang ni dia punya teori-teori yang memang tertulis saja.
teori yang tertulisnya adalah begitu. Sistem pernafasan adalah mekanisme sokongan bunyi. Ia perlu dilatih, dibina untuk menyokong suara kita dalam apa saja aktiviti suara yang kita lakukan. Itu dia pemahaman dia. Jadi tips dia tak boleh nak share apa-apa sebab tak tahu nak share yang mana satu sebab tak ada persoalan. Tapi kalau ada persoalan, dia akan ada tips. Contohnya tiba-tiba Puan Noriza kata, saya tak boleh bubbling dengan baik lah cikgu macam minggu-minggu sebelum ni. Saya kata cuba ketika mandi. Betul kan? Saya kata cuba pegang pipi ni. Cuba ketika macam ni, cuba begitu, cuba begini. Cuba masuk dalam air mungkin. Lama-lama dapat banyak tips. Tips macam-macam. Tips ni terjadi, tips ni dia dikongsikan atas dasar pengalaman. Latihan yang kita buat tu tadi, eksperimen, uji kaji tentang latihan-latihan tu kita buat, kita dapat kaedah baru. Oh, macam ni baru boleh. Yang itu dipanggil tips. Makna tips daripada saya. Tapi kalau saya menulis buku vokal, dia dah menjadi salah satu method. Bila saya menjadikan dia satu bentuk penulisan, saya cakap dalam bentuk penulisan untuk mendapatkan nafas yang baik, kita perlu berlatih di dalam air. Contohnya, berlatih dalam air menahan nafas segala benda tu, itu dah jadi method. Method ni, Ayu ni? Kaedah. Kaedah pengajaran saya, kaedah pemahaman. Macam tu lah. Jadi tips ni memang, sebab tu tips ni, dia selalunya dalam bentuk lisan. Mana-mana kita jumpa, kita tanya orang. Orang tu bagi makan kek sedap, kita terus tanya, siapa buat kek ni? Oh, buat sendiri. Oh, sedapnya macam mana ya nak buat kek dapat lembut macam ni? Dia akan bagi tips. Dia akan cakap, alah biasa je pakai apa dia kata, resepi biasa je buat kek ni. Tapi dia punya tekstur dia tak sama, rasa lembut lain, begitulah, moisture lah apa. Jadi di situ orang tu akan bagi tips. Oh, sebelum saya tepung ni selalunya saya jemur dulu. Itu tips lah. Itu dia katakan, kita kata-kadang kita jumpa orang kita tanya, kita jumpa orang kita tanya. Ya, jadi okey, itu sistem pernafasan. Latihan dia tarik nafas, hissing. Hissing ni bunyi buat selama 15 saat. Ini saya bagi tahu pada orang-orang barulah, mana yang baru-baru ni untuk masuk ni, untuk faham. 15 saat. Masuk, buat perlahan-lahan 15, sambil rasa bahagian diaphragm tu, rasa dia kendur cepat ke dia kendur lambat. Rasa. Boleh rasa dengan minda kita. Rasa. Kalau saya, apa yang saya rasa ketika saya tarik nafas ni, nafas tak sampai ke perut. Nafas hanya sampai ke paru-paru saja, betul-betul sampai pangkal paru-paru. Penuh dalam paru-paru. Kerana sebelum saya tarik nafas ni, sebelum saya nak buat pernafasan ni, saya kena tegakkan tulang belakang saya. Saya kena kempiskan perut saya dulu. Perut kempis ni pun satu masalah yang susah juga. Pada usia kita 50 ke atas ni, perut kendur ni itu biasa. Itu biasa. Jadi saya pun boleh faham, oh perut tu kendur. Sebab tu kita sarankan memakai korset, berbengkung, ikatkan bahagian diaphragm tu supaya dia bantu. Jadi nak kempis perut ni bukan mudah sebab otot kita dah lemah. Bila kita nak tarik otot perut kita tu, medang nak kendur je, dah tak larat nak menarik ni. Sama juga dengan otot pelvic kita nak kemut. Otot bahagian bawah abdominal kita lah, bawah maknanya kita nak kemut otot tu. Macam nak kemut buang air tu.
Cuba kalau kemut tu sambil bernafas tu berapa minit, berapa saat kemutan tu boleh tahan. Ada kalanya dia dah longgar dah. Sebab otot-otot bahagian tu dah kendur. Jadi itu benda-benda latihan yang perlu dilakukan. Dia tak boleh dengar je dia boleh jadi. Tak boleh, dia kena buat. Ya, jadi cuba kemut bahagian tu, tegakkan badan, kempiskan perut. Okey, baru tarik nafas. Baru kita rasa sekeliling pinggang kita tu bekerja. Terasa ketat, mengetat tu bahagian-bahagian sekeliling pinggang sejengkal daripada ulu hati ke pusat kita tu. Dia punya jarak dia lebih kurang sejengkal. Daripada pertemuan tulang rusuk ulu hati lah, orang Melayu saya rasa kalau cakap ulu hati dia faham. Daripada ulu hati tu sampailah ke pusat tu dalam sejengkal dia punya jarak dia. Sekeliling pinggang tu, sejengkal tu. Rasa sejengkal tu dari depan ni, pusing sampai belakang. Kita dapat rasalah. Dari situ kita akan rasa pengembangan semua bahagian sejengkal tu. Sebab itu dipanggil latihan pernafasan. Inilah latihan pernafasan diafragm dan sekeliling pinggang. Digelar macam tu. Kalau diafragm saja, depan saja yang bergerak, bagus dah. Lalu depan saja yang kita rasa dah bagus. Tapi kita kena rasa sampai belakang pengembangan tu. Itu tahap-tahap peningkatan pernafasan yang kita kena bina lah. Dia bukan saya dengar, besok cuba sikit, tak ada kembang, tak ada apa, tak jadi-jadi. Itu sebab mungkin masalah-masalah yang mana Puan hadapi, Puan Siti hadapi masalah lain tu kan. Yang tadi kongsi tadi tu, mungkin daripada pernafasan tadi, dari asas yang tadi tu tak cukup kuat. Mungkin. Jadi kita cari. Ya, kita cari balik. Okey. So yang kedua, sistem pengeluaran bunyi. Di mana bunyi, asas bunyi adalah bersenandung. Tak payah kuat-kuat bila bersenandung ni. Jangan nak kuat. Bila nak kuat, dia akan menekan bahagian tekak kita. Kita biar je dia keluar. Lalu mana dia keluar? Bila kita tutup mulut, dah tentu senandung tadi akan keluar di rongga hidung. Melalui. Bukan duduk dalam hidung. Kalau duduk dalam hidung jadi sengau. Tak boleh, dia kena lalu. Kita boleh rasa akan ada perubahan kedudukan suara itu. Suara tu nak pergi kepada tempat tinggi, dia ada satu proses perjalanan yang kita boleh rasa. Contoh, ini yang betul. Bukan tak apa. Salah. Dia rasa macam ada perubahan yang kita rasa. Tak apa, biarkan dia pergi. Biarkan aja sebab kita tengah nak buka lorong tu. Dingin hembusan bayu, lemah longlai langkah kakimu, lambaianmu kian jauh dari mata. Cari je. Susah tu nak masuk ke dalam terowong tu. Kalau kita nak nyanyi dari mata, kita nak nyanyi macam tu. Dia tak boleh. Dari mata. Dia kena macam
Nak masuk terowong tu bukan senang. Ya. Kalau kita malangnya, kita nak nyanyi macam tu, tak boleh. Dia kena malangnya bencana menimpa. Nyanyi kena macam tu je. Kalau kita tak puas kan, kau telah pergi. Kita nak nyanyi macam tu. Tak boleh. Kau telah pergi untuk selamanya, tak kembali. Carilah pada saat terakhir. Itulah contoh-contoh. Nak mengaji tak pandai, tak hafal ayat, jadinya kita menyanyi sikit. Okey, itu contoh pengeluaran bunyi. Dia akan keluar semua melalui rongga hidung. Kalau saya buka mulut, bunyi tak berubah. Contohnya, bunyi tak boleh berubah. Tak boleh. Praktis tu baru dapat. Bila praktis buka mulut tu, ada pula benda lain yang kena tengok. Bila kita buka mulut, kita tengok lidah kita. Kat mana lidah kita masa kita buka mulut? Lidah kita berada dekat mulut tu macam mana? Melengkung ke, mengeras ke, melepeh ke, semua kena tengok. Jadi melengkung. Melengkung, jangan biar dia hilang. Jangan tarik ke belakang, jangan tolak ke depan, jangan. Carilah macam-macam sebenarnya bila belajar vokal ni, macam kita belajar tajwid. Macam-macam nama-nama hukum yang kita nak faham. Kalau kita sebut nun mati je, rupanya bila kat dalam tajwid dia panggil nun sakinah. Macam itulah. Benda-benda yang lain pula kan. Kalau kita nak fahami, kena banyak persoalan, banyak soal, banyak kongsi lagi. Akan banyak keluar, banyak. Dia punya bukan pokok kayu tu, bukan batang aja, banyak ranting-ranting semua akan tumbuh masa tu. Itu yang saya suka tanya soalan tu. Saya akan tanya ada soalan, ada perkongsian, sebab saya nak galakkan pertumbuhan ranting-ranting dan daun-daun yang baru. Kalau saya diam aja di pokok aja lah, pokok. Macam pokok tak berbaja lah. Dia tunggu je. Dia tunggu je orang siram, dia tunggu orang bagi baja. Maknanya pokok tu ada akar yang dia menjalar ke tempat yang dia boleh cari makanan. Yang boleh cari untuk diri pokok tu sendiri. Something like that lah. Kita tak boleh tunggu je lah cikgu minggu ni cikgu kongsi apa, minggu depan cikgu kongsi apa. Mesti cari. Macam akar pokok tu menjalar di dalam tanah tu untuk cari nutrition dia. Sama macam kita lah, kalau tak mencari, kita diam aja, kita namanya dah cari tapi tak cukup cari. Itu menyebabkan kadang-kadang proses menjadi lebih lambat. Okey, nombor 2 itu. Latihannya sama, humming tu 15 saat. Maknanya nafas yang kita ambil sama dengan latihan yang pertama tadi. Kawalan otot diaphragm tu sama dengan kawalan latihan pertama tadi. Itu kaitan dia. Dan yang ketiga ialah sistem pertuturan, sistem penyebutan, articulation. Yang nombor 2 tadi sistem gemaan. Yang pertama tadi sistem pernafasan, tenaga.
Yang kedua, sistem gemaan, pengeluaran suara. Dan yang ketiga, sistem artikulasi, penyebutan huruf. Penyebutan huruf. 3 benda ni penting ni dalam mengaji ni. 3-3 sangat diguna pakai. Jadi bila kita sebut huruf pada masalah contoh macam yang Hajar kata tadi tu, bila pagi buat mengaji ke apa, tiba-tiba suara pun serak. Okey, pertama Hajar dah dapat jawapan tadi, mungkin volume. Volume tu kadang-kadang dia jadi volume kerana kita sangka volume tu energy. Energy bukan volume. Energy itu suara sebenarnya cukup terlontar. Dia tak perlu volume, tapi dia cukup terlontar. Dia ringan, dia runcing, semua ada dalam suara tu. Jadi benda-benda tu yang kena pasti. Jadi bila kita latihkan untuk latihan ini ialah bubbling. Dapat buat latihan tu tenang aja. Maknanya udara dah semakin cantik lah. Maknanya kita tak nyanyi. Kita mengaji pun jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sebab hati-hati dengan huruf Fathah. Huruf berbaris Fathah. Berhati-hati sebab baris Fathah ni dia cenderung buat udara kita lepeh. Contohnya Bismillah. Nampak tu? Dengar. Bismillah. Kita rasa dah okey. Oh, rupanya tak masuk terowong. Yang masuk terowong bunyi dia macam mana? Bismillah. Bismillah. Yang tadi tu Bismillah. Kan beza tu. Bismillah. Bukan. Boleh kaitkan tu. Kaitkan benda-benda tu. Memang membantu, memang memudahkan. Kan? A'udzu billah. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu dah volume lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa tips dia? Tips dia mestilah mengeluarkan udara itu seperti kita menangis, seperti kita merayu, seperti kita memujuk untuk mendapatkan peredaran udara itu selesa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam kita menangis, macam kita merayu-rayu. Menangis terharu ke, menangis sedih ke, tak ada masalah. Menangis sedih. Menangis sedih, nangislah, tak apa. Tapi dia lebih kepada tangisan yang sebenarnya tangisan yang terharu. Supaya kita punya semangat tu lagi tinggi. Sebab kalau kita seronok, semangat kita tinggi. Jangan kita ambil semangat marah. Memang bila kita marah, tenaga yang kita guna tu akan tinggi. Tetapi marah dia akan memberi satu unsur penekanan. Salah, bukan penekanan. Unsur tekanan pada jiwa kita. Marah ni dia jadikan unsur tenaga tu jadi tertekan. Tapi kalau kita menangis, merayu, tenaga tu akan keluar dengan lebih selesa. Itu kenapa tak boleh. Boleh marah untuk mendapatkan perasaan marah tu untuk dapat, oh ini tenaga dia. Ini tenaga dia. Berapa kali? Dia marah, orang marah kan macam tu kan. Berapa kali nak cakap? Macam tu dia punya tegang dia tu. Oh ini tenaga dia. Tapi kita tukar tenaga marah tu kepada memujuk.
berapa kali nak cakap. Pujuk dia daripada kita berapa kali nak cakap. Dia kita tekan, jangan rugi je, rugi. Boleh? Okey, boleh faham setakat tu? Latihan dia bubbling. Sama tarik nafas yang sama, bunyi keluar dekat rongga hidung, melalui rongga hidung, bubbling tu terjadi ringan, itu pertama. Nafas yang sama, semua sama. Yang kedua, latihan untuk untuk sebutannya ada dua. Satu bubbling, satu lagi tongue trill. Lidah. Tu. Dia bukan bukan macam tu. Kalau saya keluarkan suara, dia jadi bunyi dia dalam dakapan senja ku melihat sinar matamu. Dia tak payah kuat lah. Carilah lagi. Cari sampai jumpa. Tenaga kena betul-betul kuat. Tenaga kena betul-betul terbina. Kalau tenaga tak terbina, dia tak jumpa. Susah nak jumpa. Nafas kena strong dulu. Semua latihan tu 15 saat setiap satu. Tak sampai, tak mengapa. Tapi buat aja. Teruskan saja. Maksimum boleh sampai 1 minit kalau kita otot kita betul-betul kerja. Lebih panjang lah. Maksimum sampai mana pun tak apa. Minimum 15 saat. Tapi untuk seminggu, 2, sebulan, 3 bulan, mungkin tak sampai 15 saat. Tak mengapa. Buat saja. Sebab maknanya otot tu belum terbina. Bila dia pendek tu, maknanya otot belum terbina. Otot tu masih gagal mengawal. Itu dia proses dia. Jadi itu untuk orang baru, 3 mekanisme yang dah saya kongsikan. Teknik menghasilkan bunyi dengan mengerjakan 3 mekanisme suara ni. Sistem pernafasan, sistem gemaan dan sistem artikulasi. Jadi 3 sistem ni kena dibinakan. Kalau ikut dia punya tajuk mekanisme dia ialah mekanisme sokongan bunyi. Yang pertama pernafasan, yang kedua mekanisme pengeluar bunyi iaitu sistem gemaan, dan yang ketiga mekanisme pengeluar perkataan iaitu sistem artikulasi. Jadi 3 sistem, 3 mekanisme ni kita bina. Selagi kita hidup, bukan selagi dalam kelas, selagi kita hidup, kita bina. InsyaAllah dia akan jadi lebih baik, dia akan jadi lebih baik sebab dia berkait dengan pembinaan otot. Pembinaan muscle. Okey, boleh faham setakat ni? Ada soalan tak setakat ni? Ada apa lontaran minda ke emosi yang nak cakap? Nak nak diajukan pada saya. Ada tak? Silakan. Kalau tak ada kaitan dengan apa yang cikgu cakap tadi boleh? Boleh. Naikkan bas tak ada orang ke? Apa? Bas tu kosong ke ramai orang? Sangat sikit. Sangat sikit. Boleh baring lah. Boleh. Okay. Cikgu, kita selalu dengar istilah suara hati. Apa pendapat cikgu tentang itu? Jadi memang tak ada kaitan dengan apa yang cikgu ajar 3 mekanisme ni kan? Tapi macam mana kita nak relatekan dengan suara yang sebenar? Saya pernah buat talk tu, luncheon talk dekat MIDF dulu. Saya pernah buat luncheon talk berkenaan dengan unlock your hidden voice. Unlock your hidden voice. Suara, termasuk saya bercakap tentang suara hati lah. Suara hati ni pertamanya dia tak keluar suara secara kuat. Tapi dia masih memerlukan, dia masih dipengaruhi oleh minda, dipengaruhi oleh emosi juga. Suara hati. Ya.
Cuma dia tak keluar secara zahir. Dia tak terkeluar secara zahir. Suara hati ni dia boleh terbahagi juga. Boleh jadi suara hati tu baik, ada suara hati tu tak baik. Sebab apa cerita manusia ni akan dipengaruhi oleh minda dia. Sebab tu kita dah faham lah. Kita cuba cakap perkara yang kita dah faham. Sebab tu dulu kita kata nak cakap tu fikir dulu. Betul. Kita dah puas fikir. Bertahun-tahun dah kita fikir nak cakap benda ni. Kita fikir. Sebab kita punya pemahaman nak cakap fikir dulu tu tak tepat. Sebab bila fikir dia akan pakai otak. Bila pakai otak, otak akan dipengaruhi oleh emosi. Jadi kita balik kepada ni nak mencari yang ke dalam ni Pak. Ini yang banyak kena belajar lagi ni. Macam seperti yang kita faham. Sebab tu dia kata bila nak bertindak, nak berfikir guna akal. Dia tak cakap guna otak. Betul? Kita fahamkan. Guna akal. Akal tu yang kita cari. Kita masih mencari ni sebenarnya. Akal tu kat mana? Memang yang kita jumpa, yang ditulis, yang Allah kata akal tu letaknya di hati. Jadi kita sebagai manusia nak bina suara hati yang berakal tu senang ke susah? Susahlah sebab kita akan emosi juga yang akan berjaya mempengaruhi. Emosi ni pula otak kita ni semua entiti lain yang mempengaruhi tu banyak pula. Betul tak? Kita ni lemah benar lah iman tu kan. Jadi contohnya malas lah. Tu kalau kita ada akal, kita ni cakap diri sendirilah. Kan? Macam malas lah macam ni. Jadi itu ada entiti lain yang buatkan kita rasa berat, nak beribadah, nak buat itu, nak buat itu. Sebab entiti lain tu memang dia kata dia akan ganggu kita masuk ke dalam-dalam lagi. Betul tak? Dia tak berputus asa. Jadi betul. Jadi suara hati ni, terima kasih dengan soalan ni. Saya suka soalan-soalan yang tiba-tiba yang macam ni sebenarnya membuat saya terjaga daripada satu situasi mungkin terlupa soal itu. Sebab suara hati ni balik kepada hati kita balik. Sebab tu jaga hati kita untuk pertama jangan bersangka buruk. Bila kita mula bina sangka buruk tu, hati kita dah ada masalah lah. Nampak aja, mata nampak aja dah sangka buruk. Bila sangka buruk aja ada masalah lah dekat hati tu. Sebenarnya Allah kata, pandai pula aku cakap tak? Kalau nak bercakap pada diri sendirilah. Mata tu nampak. Allah suruh nampak tu. Allah suruh kita kata ke Allah suruh kita istighfar. Allah kata istighfar ajalah. Yang kita duk ngata siap jeling kat kawan lagi. Kau tengok orang tu. Siap cakap dengan kawan sebelah lagi. Sebenarnya Allah kata tengok sesuatu benda yang tak elok tu. Alihkan pandangan istighfar. Betul tak? Jadi suara hati yang keluar tu akan jadi lebih baik lah. Sebab itu bila ada orang mengadu dengan kita, dia adalah nak uji. Memang semua orang akui Allah itu hebat. Tapi kadang-kadang kita terlupa tentang kehebatan Allah tu. Sebab dia akan datangkan orang jumpa. Dia akan datangkan orang jumpa kita. Dia kata macam ni. Saya main dengan Nuriza lah. Dengan Yuni saya selalu main dah dengan Nuriza. Saya kata Nuriza, Ayuni kan semalam dia contoh saya pergi pada Nuriza, saya cakap Ayuni kan semalam dia bla 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 bla. Jadi Nuriza dengan saya rapat. Bila kita kawan rapat, kita akan apa? Tak patut dia buat engkau macam tu. Betul tak? Sebab kita kawan rapat. Kita rasa macam ada orang buat kawan aku macam ni. Dan tentu kita akan kata, tak patutnya dia buat engkau macam tu. Dia buat apa lagi kat engkau? Aku kalau jumpa dia memang siap dia. Nampak? Maknanya suara hati kita dah keluar yang tak elok lah tu. Sepatutnya kita kawan baik mengadu. Ayu ni semalam buat aku macam ni, dia kata aku macam ni. Kawan baik, sayang kawan, dia akan cakap macam ni. Astaghfirullahalazim. Tak apalah Siti, dia buat engkau macam tu. Kau sabar je lah.
Itulah suara hati yang hebat. Masya Allah. Dia Jadi dari hati, dari Ha. suara hati dia jadi suara yang lisan lah, suara yang terkeluar. kan? Ya. Hmm. Baru kita tahu hati orang tu. Adalah pula si Hajar dengar saya bercakap, Nuriza cakap macam tu. Hajar pun pusing belakang. Alah Nuriza tu. Dulu aku kenal dia masa sekolah, bukan main lagi, dia bla bla bla. Dia pula jadi masalah, suara hati dia jadi macam tu pula. Sebenarnya alhamdulillah Nuriza dah berubah. Dulu masa sekolah, jangan cakap dulu pun. Alhamdulillah Nuriza, alhamdulillah. Itu ucapan yang kita sepatutnya buat. Betul. Bukan lagi kita nak cakap alah dulu dia masa sekolah cakap lepas-lepas, sekarang pandai nak cakap. Itulah manusia. Termasuk kita ni lah. Termasuk kita. Suara hati ni, kalau kita faham suara hati ni, manusia tak boleh dengar. Yang mendengar hanya Allah saja. Ya. Allah. Jadi sepatutnya kita lagilah takut kan. Lagilah takut nak cakap benda yang bukan-bukan dekat hati kita kan. Sebab terus tercatit. Aduh. Carilah. Tapi Allah tu kan baik. Allah ni penyayang, sangat-sangat penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia kata, kalau hati dia terdetik benda tak elok, selagi dia tak buat, dia cakap dengan rakan dekat sahabat kita sebelah kiri tu, jangan catit. Selagi dia tak buat, jangan catit. Dia baru terdetik, jangan catit. Tapi bila dia dah keluar kat sini, betul tak? Ni pertama yang keluar kat sini lah. Yang pertama keluar kat mulut dulu. Maki orang lah. Contoh maki orang senang sangat lah pakai mulut ni. Kan? Itu yang bila terkeluar kat sini, maki tu, perkataan yang tak elok, barulah si sebelah kiri ni catit. Satu. Itu belum cerita aku bunuh dia kan. Kalau aku jumpa dia, aku bunuh dia. Contoh. Itu yang perlakuannya bunuh pula. Kena lagi catatan lagi. Benda-benda macam tu lah. Yang kalau kita fikir, terima kasih Ayu ni. Ayu ni selalu klikkan saya dengan benda-benda yang macam ni kan. Jadi itu dia. Secara tak langsung kita berkongsi. Kita menjana. Terima kasih kerana dia sebenarnya mengingatkan saya banyak tentang hati kita lah. Terima kasih. Kan. Alhamdulillah. Ada soalan lain? Okey. Pasal terowong, kita balik pasal terowong tadi. Dan apabila kita sentiasa bertenang, apabila kita sentiasa berfikir atau menggunakan akal untuk menjawab apa saja permasalahan yang hadir tadi tu, suara kita akan tenang, dia akan keluar tu tenang. Tapi kalau kita tak menggunakan akal untuk bercakap atau menjawab, memang dia akan keluar tu kasar. Saya lalui benda ni bukan sebab saya siapa yang kenal saya, tak ada orang yang kenal saya lama lah kat sini. Kalau kenal saya, tak apalah nanti tanya dengan kawan saya, Ayu ni dah kenal dengan sahabat saya dah. So kalau ada tanya kawan saya tu, macam mana saya dulu, kasar orangnya. Kasar sangat. Apa benda yang saya dengar, kalau benda tu kita kata benda yang tak elok lah, dia punya reaction tu immediately. Sabar tu. Cepat je nak macam tu. Katanya kalau dia kata, relax lah kau. Mana boleh aku ni panah baran dia buat aku macam ni. Bangga panah baran tu, macam panah baran tu. Macam hebat Tapi bila kita dah faham panas baran tu memang Allah paling tak suka, benci pada panah baran tu. Malu. Jadi malu macam Allah, kita dulu cakap. Ramai manusia kat dalam dunia ni, dia berbangga dengan sifat panas baran tu. Kau jangan main-main dengan aku ni panas baran. Nampak tak? Kalau saya malu nak cakap yang main-main aku panas baran malu kan? Sebab itu sifat syaitan. Panas baran tu sifat syaitan. Tapi kalau kita kata kau jangan main-main dengan aku, kau buatlah aku ni penyabar. Kan lagi hebat. Kau jangan main-main, kau buatlah macam-macam kat aku, buatlah. Aku penyabar. Kan lebih elok. Tapi kita kata nanti macam perasan pula puji diri. Tak apalah, benda baik. Lebih baik kita sebut. Daripada kita cakap benda yang baik menjadi doa. Benda-benda macam itulah yang kita kena faham, yang kadang benda tu baik tapi bila kita cakap orang kata kita perasan.
Tak apalah aku perasan baik daripada aku perasan, contohlah. Sebab ada kalanya apabila yang keluar dari mulut tu menjadi satu doa, menjadi satu niat, menjadi satu kebiasaan. Bila kita dah tercakap aku penyabar, dah tentu kita akan sabar. Tapi kalau kita tak cakap, kita cakap kita panas baran, so tindakan kita akan menjadi baran lah. Bila ada orang cakap, relax Siti, kenapa kau nak marah? Aku dah bagi tahu dia banyak kali aku panas baran. Nampak, kita gunakan kata-kata tu, aku dah bagi tahu dia banyak kali aku panas baran, tapi dia buat juga. Cuba kalau kita kata, sabarnya kau Siti, memanglah sebab aku dah kata banyak kali dengan dia, jangan buat aku memang penyabar. Kan lagi baik. Sebab tu kadang-kadang ayat tu kalau awak tanya kawan saya Ayu ni, dia akan cakap itulah dengan saya, dengan awak. Siti tu sabar orangnya. Sebab saya berfikir macam tu. Instead of kita kata mencari satu kata-kata yang memburukkan kan, menjadikan lebih buruk, lebih baik kita cari yang lebih baik. Cuma jangan belagak lah. Kita cakap tu just for diri kita kan. Jangan belagak je. InsyaAllah. Okay, mari kita fahami isu terowong dan kawalan suara dalam pembacaan ta'awuz dan basmalah. Okay. Ta'awuz ni kalau nak cuba baca ta'awuz dan basmalah tu kita sambung. Kita sambung kalimah tu. Boleh ke tidak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita boleh cari, bolehlah. Cari lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nak tengok kawalan nafas, nak tengok terowong kita masuk ke tidak. Buat banyak-banyak. Tadi saya buat rendah, saya buat pertengahan dan saya cuba buat lain lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cari lagi. Tak jadi tak apa. Cari lagi. Cuba, siapa nak cuba? Panjangkan nafas dan mengawal terowong. Siapa nak cuba? Silakan. Latih dulu 2-3 minit ni. Siapa dah ready? Buka apa tu, apa nama dia, mic tu dan buat. Cuba Cuba buat tiga peringkat tu. Cuba buat rendah, tinggi sikit, tinggi lagi. Dia punya konsep merayu. Makin pergi makin merayu. Mak Ngah. Mak Ngah apa khabar? Khabar baik. Kelas sebelah dah habis tu kita masuk pula kat sini. Ni kelas sebelah ke kelas tengah ni? Dia ada 2 kelas, satu kiri tu kanan macam tu lah. Okay. Baru mula ke cikgu? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Ada. Aku tak tahu mana yang
akan kau berikan. Sampai aku tak jadi suara Mak Ngah, bawah. Ya. kelas ni dah jalan lama dah. Tapi anak-anak sahabat-sahabat peserta-peserta kita ni semuanya tak nak bercakap. Senyap aja. Pandai je saya ngata Sebenarnya tidak. Saya tengah buat latihan ta'awuz dan basmalah sambung supaya tengok nafas panjang ke tak panjang, kemudian masukkan dalam terowong. Ya. Bagus. Oh, Mak Ngah tak dapat belajar gitu. Naklah baca Tak korang. belajar. Tapi latihan dia, kalau saya bagi tips lagi, buat humming dulu, buat hissing dulu, rasa. Ya. Kalau humming, macam tu lah. Lepas tu cari. Kawal lagi. Bubblingkan apa semua dapat, baru masuk. Jadi dia orang tengah praktis lah ni. Oh, patutlah senyap. Tengah senyap baik je semua kan. Tadi Ada heboh minum Manga. Tadi heboh ni semua. Mikrofon semua terbuka ni tadi ni semua. Ya ke? Ini bukan Tadi ada konsert tadi. Mak Ngah terlepas konsert tadi. konsert ya. Mugi ya Manga, mugi Manga masuk rumah. Bagi Azalia, bagi Mak Ngah dengar lagu tu tadi. Apa tu? Lagu apa? Konsert tadi. Azalia pandai lagu tu. Dalam dekapan senja. Sekat tu je tau. Nak lagi. Nak belajar masukkan dalam terowong. Oh, baguslah. Okey, Mak Ngah nak cuba ta'awuz dan basmalah. Silakan. Allah. Try. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Okey. Terowong. Nanti. Cepat je nak tanya. Ta'awuz macam kawalan dia lebih baik daripada basmalah. Sebab basmalah udara dah makin kurang kan? Ya. Maknanya otot pernafasan kita dah makin nak kendur. Jadi kita cenderung baris fathah tu lepeh je. Itu Dikit sebab nak nafas turun. memang susah. Tapi bunyi kita dengar sedap aja. Bunyi tu sedap aja. Tapi kalau didengar daripada terowong tak terowong tu, masa basmalah banyak keluar terowong. Agak-agak nak cuba lagi sekali. Boleh? Kalau tak ganggu orang lain, boleh ke? Ada orang lain suka, dia dapat contoh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lebih baik tapi berhati-hati. Bismillah, Bismillah, lagi menangis lagi. Bismillahirrahman. Lagi menangis tu. Jangan kuatkan dekat bahagian tu. Cuba Mak Ngah, lagi sekali. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. Macam itulah. Nanti dengar rakaman boleh tahu. Bunyi tu apa yang saya dengar. Kat mana saya dengar? Saya dengar semua baris fathah tu. A'udzu billahi minasyaitan. Tu semua saya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah. Tu dah naikkan suara. Bismillah. Dia naik lagu tak apa. Jangan naikkan suara. Jangan naikkan volume. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bunyi him semua cantik. Bagus. Thank you Mak Ngah. Terima kasih. Sama-sama kasih. Kasihmu sentiasa diterima.
Siapa nak cuba lagi? Silakan dialu-alukanlah orang yang barulah. Okey, saya cuba. Boleh. Silakan. Kak Fazilah, silakan Kak Fazilah. Lamanya tak nampak Kak Fazilah. Allah. Inilah yang apa tu cikgu ajar, yang saya selalu kena tegur dengan ustaz yang mengajar saya mengaji supaya melembutkan huruf membaca bila mengaji tu. Ya, Huruf betul. tu dilembutkan, huruf yang tebal tu mesti suara kita jangan naik. Yang naik macam yang cikgu tegur tu lah tadi. Saya tak boleh mengolah lagi saya punya suara yang macam cikgu tegur tu. Terima kasihlah banyak-banyak. Terima kasih Kak Fazilah. Gambar mana muka Kalau Fazilah. cikgu dengar suara saya masih lagi selalu meninggikan, tak dapat merayu lagi cikgu. Masih volume lagi ya? Ya. Tapi saya tak ada tu, saya masih lagi mengikuti nota-nota yang saya tulis, nak mengolah saya punya suara supaya bagi lembut merayu. Akak kena patah balik, akak kena check balik nanti akak punya pernafasan. Okey, insyaAllah. Macam mana otot tu bekerja. Kalau otot tu yang kena bina betul-betul. Kalau otot tu kuat, banyak benda selesai. Okey, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, cuba akak baca dulu. Okey. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa apa? Rasa penat ke rasa tak penat? Rasa takut. Rasa takut. Itulah lama benar menyepi diri kan. Okey. InsyaAllah. Tak apa, don't worry. Akak cuma nak ulang kaji je ni. Akak buat lagi jangan pasal takut. Akak jadikan seronok nak baca tu. InsyaAllah. Cuba lagi sekali. Saya cuba lagi. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, saya bagi secara detail balik ya. Maknanya bila kita dengar baris Fathah tu sangat jatuh dia punya kedudukan terowong dia. Oh. Okey. Okay, saya dengarkan balik dekat akak. Bismillah. Tu jatuhlah tu Kak. Dia kena macam ni. Bismillah. Bismillah. Bukan bismillah. Beza tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan? Bismillah, bukan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akak rasa beza tak tu? Rasa. Ya. Lagi satu dia selalu tegur saya membaca. Saya sebut ulaika tu kan. Dia punya suara kata kenapa suka menaik. Jadi dia dengar macam suara saya buka mulut besar. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ula tu kan 4 harkat, 5 harkat kan. Suara saya tu jadi berbeza. Antara mulanya tu lembut, lepas tu jadi tinggi gitu. Sebab ula tu adalah huruf baris fathah.
Jadi kita jadi sebut ulah. Tak boleh lah tu memangnya. Ulah. Oh, jadi kena merayu di situ ya. Ya. Kalau baris fathah, cuba merayu. Ulaika humul muflihun. Macam mana tadi? Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam. Ulaika. Akak cuba buat ula tu cuba menangis. Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika hum Ulaika humul muflihun. Akak punya nafas sebenarnya lemah. Oh. Akak punya otot pernafasan tu saya rasa tak cukup kerja tu. Okey, betul. Otot pernafasan tu tak kerja tu sebenarnya tu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Lagi sekali. Cuba. Ulaika humul muflihun. Cantik, lebih baik tu. Lagi sekali daripada ulaika ala tu. Ulaika ala halah mana. Betul. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika humul Ulaika ala dulu. Saya suruh tak baca semua. Salah. Saya tak nak tak nak. Okey, cuba. Memang itu selalu memang itu memang sentiasa saya kena tegur tu, tak dapat saya nak. Yalah. Tadi tu dah dapat, tapi bila dah berani, dah tak takut, dia jadi hilang. Tarik nafas je betul-betul. Cuba tarik nafas. Go. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah dia, lebih baik tu. Daripada situ dengar lagi, betulkan lagi. Memang boleh. InsyaAllah. Dah beberapa memang tu kena lagi satu perkataan yang selalu saya kena betulkan. Ada satu lagi. Saya 4 harakat, 5 harakat juga. Nanti saya cuba take notes dia punya bacaan dia. Baik. Okey, terima kasih Kak Fazilah. Sama-sama cikgu, terima kasih banyak. Saya mendiamkan diri kerana nak membetulkan saya punya vokal tu lah, saya punya volume tu. Tak apa. Akak teruskan buat bubbling. Akak faham kan bila buat bubbling tu
Akak rasa macam tu. Belajar tu. Akan dapat lama-lama nanti. InsyaAllah. Alhamdulillah. Macam ya ayuhan nas pun macam itu. Ya ayuhan nas tu. Masya Allah. Itu yang paling ya tu selalu jadi kuat merayu kat ya tu. Ya Allah macam tu. Ya ayyuhallazina amanu. Nangis saja. Ya. Okey, siapa nak buat lagi? Terima kasih Kak Fazila. Sama-sama. Banyak-banyak terima kasih pada cikgu. Sama-sama kasih. Dan Aisyah. Silakan. Kita dah pukul 11 ni. Cepat. Cikgu saya cuba. Silakan. Okey. Mikrofon dulu je Kak Fazila. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Okey. Lebih baik. Tapi saya dengar ada unsur gopoh. Dia tak ada tenang. Dia tak ada, adalah dalam tu bacaan tu tak nampak tak dengar gopoh, tapi bukan tak dengar gopoh, tak nampak laju ke tak nampak apa. Tapi dalam jiwa ni saya rasa ada benda yang tak cukup tenang. Cuba cari. Sebab pedas tak cantik. Pedas tak cantik. Lagi sekali. Sekali dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. Apa yang kawan-kawan perasan bila saya tegur tidak tenang tadi, ada gopoh, apa yang kawan-kawan perasan? Apa yang terjadi dalam bacaan beliau? Siapa perasan? Itu jadi low ke cikgu? Jadi low, jadi low. Dia tenang bukan kena low. Tinggi pun boleh tenang. Sama lagu macam tadi, jangan tukar tone dia, tapi tenangkan. Peredaran nafas tu tenangkan. Dia nak bukan cepat. Jangan rendahkan. Apa dia maju? Apa dia maju? Apa dia makna? Riza tu nak cepat kejar nafas dia, betul tak? Yelah dia macam tak tenang lah sebab nak panjangkan nafas dia takut tak cukup. Jangan risau, tak cukup kita maafkan, tak ada marah pun. Cuba lagi sekali. A'udzubillah. Cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Tak terkenal Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang jadi masalah nak laju tadi? Tak cukup nafas lah kan? Takut tak cukup nafas. Ya, sebenarnya kita masa belajar tak cukup nafas tak apa. Cuma bila diambil nafas bertenang tu, cukup ke tak cukup akhirnya? Alhamdulillah cukup. Ya, cukup akhirnya. Kita je sendiri fikir macam tu. Nanti tak cukup, kena laju, kena begitu. Tak payah. Itu yang saya kata tidak tenang tadi tu. Sedangkan bacaan tu tak adalah dengar macam kalang kabut pintu. Tapi, Lia, okay Lia, thank you. Tapi, itu yang saya kata unsur peredaran udara tu tak tenang, tak cukup tenang. Bila dia bertenang, apa yang dibuat? Apa yang kamu perasan? Lebih mudah, senang capai. Betul. Tapi apa yang terjadi pada bahagian-bahagian tertentu yang saya sebut mekanisme tu? Apa yang anda perasan? Pada otot diaphragm apa jadi? Pada rongga hidung apa jadi? Perasan tak perkara yang terjadi kat situ? Dia lebih licin ni, lebih licin masuk je ke situ. Bukan. Itu bukan jawapan dia.
Perasan tak bagaimana otot diaphragm tu bekerja? Itu soalan saya. Tak perasan tak apa, kena jawab. Tak perasan, jangan perasan. Nanti kalau saya tanya lagi, ada gelabah lagi tak boleh jawab. Maknanya apa yang terjadi? Apa terjadi pada otot diaphragm ketika kamu mengambil nafas tu dan mengawal? Perasan tak? Yang perasan kalau basmalah tu dia dah nak habis dah. Dah nak habis dah. Yang diaphragm tu kan dia macam dah habis dah pernafasan dia tu. Dan nak basmalah memang nak habis. Sebab tu saya kata belum betul-betul faham tentang otot diaphragm. Jawapan dia, adakah otot diaphragm kendur atau tidak? Kendur. Perasan atau tak perasan? Atau jawapan tu dijawab kerana saya bagi pilihan? Perasan dia kendur sebab tak sampai. Sebab nak habis lah. Bila nak habis, terima kasih Puan Nuriza. Betul. Tapi kerja kita sekarang ialah untuk jangan bagi dia kendur. Ya, jadi kena rasa dulu, baru dia kendur. Baru kata jangan jadikan kendur. Betulkan balik. Okey. Rasakan dia. Apa jadi? Cuba lagi sekali. Rasakan dia. Apa jadi pada otot tu? Tenang. Apa jadi? Tak cukup tak apa. Kita cuba lagi. Okay, go. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kendur pun. Jadi udara tu sebenarnya cukup cantik untuk 2 kalimah, betul tak? Betul. Ya. Itu yang Mana saya rasa. Benda tu kena rasa kendur ke tak kendur. Bila tak rasa, okey, memang saya tengok tadi kan bila you jawab, saya katakan bukan itu jawapan dia, sebab kalau jawapan itu maknanya belum cukup faham. Sebenarnya betul tak kalau saya kata kita tak dapat nak kaitkan dia bekerja tu dengan minda kita tadi tu. Bila saya terangkan kena rasa dia kendur ke tak, baru baru kita terfikir. Betul tak? Jadi kena rasa. Di antaranya kan bila kita baca Quran, bila kita kata kita baca, kita rasa, kita tanya diri kita sendiri, tengkuk aku tegang tak? Kita tanya soalan tu pada diri kita sendiri. Macam cikgu tanya ni lah, kendur tak? Tengkuk tegang tak? Bahu stres tak? Kalau kita boleh jawab sendiri, oh tak, tengkuk tak tegang, bahu tak stres. Maknanya kita dah lebih faham proses tu. Sebab dia ada badan kita. Saya hanya memonitor benda tu melalui apa yang saya dengar tau. Tapi saya boleh rasa benda tu berkaitan dia. Oh ni sebab ini, ni sebab ini. Sebab saya jenuh buat eksperimen banyak memangnya. Bayangkan dulu Nuriza, saya kalau mengajar orang bernafas ni, saya betul saya cakap terus terang, tak kira murid tu lelaki ke perempuan ke, saya akan peluk pinggang dia orang dari belakang. Ni cerita zaman dululah. Zaman-zaman mengajar tu terlampau nak membenakan ni, otot ni. So saya peluk dia orang macam ni. Macam saya kunci lah dia punya tu macam ni. Nampak? Saya dari belakang tu saya kunci dia punya diaphragm tu, tekan macam tu. Kau tolak tangan aku ni. Kau tolak tangan aku ni supaya otot diaphragm tu kembang. Maknanya badan saya ni melekat ke Nuriza punya belakang kan. Yang tangan saya ni dekat diaphragm saya ketatkan macam ni. Saya lockkan dia punya tangan tu. So memang terkena rasa macam macam itulah terkena. So lawan ni. Tolakkan saya jauh daripada badan tu. Itu di antara latihan-latihan saya buat murid saya. Jadi benda tu memang mencabarlah. Mencabar mereka. Memanglah dia kata Allah bernafas pun begitu begini. Jadi tapi hikmahnya bila mereka buat benda-benda tu dengan saya tolak, suruh sujud pula. Suruh rukuk lah, menyanyi sambil rukuk lah, bernafas begitu begini. Tapi akhirnya memang pernafasan tu terbina lah. Mahabah tahun depan kita akan buat mahabah lagi dan kita akan buat mahabah mungkin bermalam untuk kita dapat buat praktikal. Saya akan
buat pengisian untuk memahami secara praktikal pernafasan ni. Siapa nak datang Abah? InsyaAllah. Ida Hanim nak datang tapi dia lambat nak angkat. Dia tak tahu boleh datang ke tidak. Okey, buat JB biar dia dekat sikit. InsyaAllah. Itulah cerita. Sebab saya nak pastikan kita punya pernafasan tu betul-betul kita guna. Sebab ramai orang yang dia kata dia dah bernafas. Memang bernafas yang kita sangka adalah tarik nafas. Yang tarik tu cuma sampai kat tekak aje. Kita tak perasan. Benda ni semua kita tak perasan. Kita nak tarik sampai dekat sini. Sini. Kita rasa ni. Ya, insya-Allah nanti tak pelan-pelan Nuriza dah dapat dah tu, dah faham dah. Tenang. Sebaiki lagi peredaran tu supaya dia dah tenang, dia dah mula faham ketenangan tu. Terowong tu memang boleh pula bayangkan, boleh nampak kat dalam ni daripada sini ni memang terbuka ni. Semua terbuka, tak ada yang sempit. Boleh bayangkan ni. Semua terbuka, bawa ke depan ni, terbuka semua. Sebab saya nak Nuriza sebut huruf-huruf tu semua cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Tu saya nak dengar benda-benda tu semua. Rahmanirrahim. Ha pedas tu kurang sifatnya tadi tak cukup. Jadi ha besar pun cuba bagi tepat lagi. Ain itu semua kita tak ada bunyi-bunyi tu. Ain tu dekat hurufnya, dekat mana kedudukan dia, semua saya nak dengar tu. Mahrajnya di mana. Sebenarnya kan Nuriza. Ya saya. Mahraj ni memang kita perlu orang lain untuk dengar. Kadang-kadang kita buat, kita sangka dah sampai tempatnya. Tapi rupanya dia tak tepat lagi. Sebab tu kita perlu kawan-kawan yang faham sama-sama ni, dia tak ada siapa pandai, tak ada siapa tak pandai. Kita semua sama memperbaiki diri je. Maknanya saya akan tegur huruf tu, Mak Ngah akan tegur saya akan tegur Ida akan tegur Yuni akan tegur. Macam itulah. Dia kongsi saja. Sebab memang sebagai seorang yang dalam saya gunakan disiplin Al-Quran tu, kalau saya cerita, bila kita dengar orang baca Al-Quran, jangan kita hanya dengar lagunya saja. Sedapnya dia baca lagunya. Jangan, kita pecahkan minda kita ni kepada beberapa bahagian. Sebab apa yang kita dengar, apa yang kita nampak ke semua, dia masuk dalam otak kan. So otak kita yang akan bahagikan bahagian-bahagian tu. Nak dengar dia punya technical, nak dengar dia punya lagu, nak dengar dia punya sebutan, nak dengar dia semua nak kena dengar. Semua nak kena ambil tahu. Jadi sebab itu bila kita mengeluarkan suara, sebenarnya sains dia ialah otak kita guna dua-dua bahagian. Kanan kiri semua guna. Sebab kita kena berimajinasi. Tadi tu terowong tu kena rasa terbuka. Imajinasi otak mana. Sambil tu kita kena jana berfikiran macam ni, otak mana. Semua. Jadi otak kita kanan kiri ni kena kerja. Jadi teruskan usaha. Saya yakin boleh. Ya. InsyaAllah. Okey, siapa lagi nak? Terima kasih cikgu. Sama-sama kasih. Sore lagi. Puan Siti nak cuba, Puan Siti, silakan Puan Siti. Cuba cikgu. Ya. Macam nak melaung, nak meraung, dia melaung, meraung tu. Bukakan huruf R pula. Huruf L dengan R je. Melaung, meraung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kawalan nafas cantik tapi Puan terlalu relax. Puan tak melaung, Puan tak meraung. Okey, tak ada perasaan ni cikgu. Apa dia? Tak ada perasaannya. Perasaan dia tak ada, melaung. Bukan suruh kuat. Perasaan dia macam mana?
Okey, cuba. Okay, cuba masukkan. Tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tak Rasa dengar je. dia lebih baik dari tadi tapi perasaan tu belum terbina. Bayangkanlah kalau perasaan tu dah terbina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takut tak sampai cikgu. Tak perlu Okey. kuat, perlu Cuba, rasa cuba. je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cikgu, Okey. boleh? Apa rasanya? Alhamdulillah. Ya, jangan tanya saya boleh. Kalau tanya saya ada banyak tegur lagi tapi sekarang ni yang ditakutkan tak sampai tu boleh ke tidak? Boleh. Ya, Cuma merayu tu kurang lagi. sebab kita selalu dah buat keputusan. Selalu yang buat kita jadi tak boleh bergerak tu sebab kita dah buat keputusan. Nanti kalau saya pergi nanti kat sana tak ada air. Dah memang tak boleh pergilah, dah buat keputusan dah. Sebenarnya jangan buat keputusan dulu. Pergi je dulu, buat je dulu. Kita akan kalau tak ada, walaupun kita fikir, tapi ada juga kita fikir. Tapi kalau tak ada air, ada sungai tak kat sana? Kalau tak ada air pipe lah. Kita ni jenis pada kena mandi air pipe kan, tak boleh mandi air. Tapi tanya, tak ada air pipe, tapi ada air sungai tak? Ada sungai ada. Boleh. Maknanya kita buat juga. Tapi kita selalu dah buat keputusan. Kalau saya pergi nanti air pipe tak ada, saya tak biasa mandi air sungai. Memanglah nak buat apa pun tak jadi kalau macam tu kan. Itu maksud saya. Motivasi diri kita terlalu lemah. Maknanya kita selalu fikir benda kalau tak jadi. Jangan fikir tak jadi, kita buat je. Sebab yang kita buat sekarang ni bukannya pertandingan. Kita buat ni sekarang kelas. Kelas maknanya explore saja. Benda jadi, benda tak jadi kita explore saja. Jadi nanti kita akan dapat sagunya bila kita pecahkan ruyung, dapatlah sagunya. Tapi kalau kita tak pecahkan ruyung tu, tak dapat sagu. Ya, insya-Allah Puan Zuraidah, Puan Siti, Puan Zuraidah lagi aku panggil. Zuraidah nama anaknya. Puan Siti akan ada perubahan. Cuma tu tadi mungkin dalam keadaan confused. Masih confused dengan apa kata-kata saya ke apa kan. Jadi perasaan tu dibina. Tadi saya dah bina. Kalau meraung yang betul-betul, saya tunjukkanlah. Meraung yang betul-betul macam ni. Kuat. Meraung kan. Tu meraung. Okay. Tapi kita tak nak yang kuat tu. Kita nak dia punya rasa saja. Nampak rasa tu? Rasa tu. Tapi suara tak nak kuat. Melaung pun sama. Melaung kita, melaung kan. Tapi kita nak rasa tu je. Tapi suara tak kuat. Cubalah explore benda tu. InsyaAllah boleh tu. InsyaAllah cikgu. Jadi pada kawan-kawan, terima kasih. Pada kawan-kawan saya pun dah nak tutup majlis ni. Terima kasih kepada semualah ya kerana hari ini kita dapat sentuh lebih detail sedikit tentang perkara-perkara ni. So kawan-kawan yang hari Khamis boleh guna kaedah ni dalam membaca Al-Quran. Nanti kawan-kawan yang hari Selasa ni mana yang dah faham, kita akan serap masuk hari Khamis. Hari Khamis betul-betul baca Quran. Baca Quran untuk kita faham proses yang kita fahami ni, untuk kita kenali lagi, untuk kita fahami lagi, untuk kita dapat guna pakai dengan betul lagi. Untuk kelas Selasa ni memang balik, kita akan guna balik latihan-latihan ni kita fahamkan. Sebab tu tak boleh berhenti daripada buat latihan asas tu. Teruskan saja. InsyaAllah saya nampak dah semakin baiklah.
Okey, terima kasih banyak-banyak. Minta saya mohon maaf zahir dan batin atas segala kekurangan dan keterlanjuran apa tingkah laku saya semualah. Allah apa pun kita kata saya punya konsep kelas saya memang santai dan saya suka seronok je. So jangan timbulkan apa-apa perkara yang boleh menjadi tak seronok tu lah. Jadi tak seronok. Kita tak bangah, kasih seronok je lah kan. Relax lah kita. Kita relax, santai-santai. Masuk kelas tiap-tiap malam online semuanya serius kan. Satu kali masuk kelas vokal kita enjoy lah sikit kan, relax kan. Betul. Okay, so terima kasih sekali lagi. Jom kita tutup majlis kita dengan surah Wal-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bye bye.